Jadi sebulan sekali pergilah melawat ziarah kuburnya. Right. Terima kasih coach. Yes. Yang tiada nak tanya? Coach, kalau yang 11 kali tu, Kelas kali apa? air kelas, surah air kelas tu, Aha. seorang 11 kali. Ke macam 11 kali tu boleh a few names? Sorry lah tanya. Oh boleh. Few Boleh. names. Lepas tu, soalan kedua, saya google lah. Dia kan zat, sifat, af'al, asma. Af'al tu perbuatan. Aha. Asma tu tulis supreme. Betul tak? Apa dia? Saya google erti, kan ada 4 zat, sifat, af'al dengan asma. Af'al tu perbuatan kan? Betul. Asma tu dia cakap supreme. Betul ke? Nama. Oh, nama. Okey, baiklah. Nama. Dan sifat? Sifat lah. Sifat apa dia sifat? Saya tak google lah pula sifat tu. Karakteristik. Karakteristik. Ya, sifat lah. Okey, baiklah. Okey. Lepas tu ketiga, tadi ada coach tanya apa itu Allah, apa itu Tuhan kan? Lepas tu definition Tuhan tu belum lagi. Yeah, that's right. Yang dikatakan Tuhan itu paling sikit kita kena faham apa dia? Kisah sewaktu turunnya surah Al-Ikhlas. Di awal zaman Rasulullah membawa mesej Islam, mesej tauhid kepada masyarakat kufar di Mekah, maka golongan Yahudi dan Nasrani datang tanya baginda, wahai Muhammad, macam mana Tuhan kamu? Sebab Yahudi punya Tuhan adalah Uzair, anak Tuhan, dan Nasrani mengatakan Jesus anak Tuhan, right? Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Malaikat Jibril membawa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Qul, Rasulullah disuruh mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, huwallah, dialah Allah, dia Allah. Jadi dimulakan dengan nama. Setiap sesuatu zat itu ada namanya. So namanya Allah. Qul huwallah. Kemudian Allah, qul huwallahu ahad. Allah yang esa, menunjukkan sifatnya yang esa. Kenapa? Untuk nak memberi penjelasan bahawasanya bukannya seperti yang Kristianiti percaya, iaitu tiga ketuhanan tadi, tiga. So no, can settle that. It's not triple, but it's just satu, ahad. Qul huwallahu ahad. Seterusnya, Allahus Samad. Allah tidak diperanakkan sebab Yahudi dan Nasrani mengatakan Tuhan mereka adalah diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad, dan tidak diperanakkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Clear on that side. Dan yang terakhir, yang keempat, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa. That one is absolutely clear cut. Whatever that kita boleh imagine, apa jua je yang kita boleh bayangkan Allah bentuk begini-begini, bukan. Boleh. Jadi bukannya Allah itu adalah bentuk makhluk halus lah, dengan macam-macam, dengan kata cahaya lah, apa semua dia, semua tu mengarut, bukan. Kenapa? Lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan satu lagi ayat Quran, laisa kamitslihi syai'un. Laisa, tidak sama, syai'un, dengan segala sesuatu. Zat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan segala sesuatu. Cuma kita nak kenal Allah, tidak boleh kenal belajar melalui zat. Jangan dicari zat Allah. Ingat sama-sama ni. Jangan dicari, try to discover macam mana bentuk zat Allah. Bukan. Ulama memberi panduan kepada kita, kenal Allah melalui perbuatannya, kenal Allah melalui sifatnya, kenal Allah melalui namanya. Jadi yang dikatakan nama di dalam Al-Quran ada 99, dalam Taurat, dalam Zabur ada ribuan. Jadi Am punya nama mesti ada Tuan. Am punya nama tadi, nama, bila sebut nama merujuk kepada sifat dan perbuatan Allah Ta'ala. Sebagai permulaannya, Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan
memberi penjelasan kepada kita, kita belajar sifat Allah. Itulah dipanggil sifat 20. Basic sifat 20, paling minima nak kena tahu. Maka di sinilah datangnya sifat makni. Jadi untuk penjelasan dari segi tauhidus sifat, tauhidul af'al, maka ilmu sifat 20, akidah yang dibawa oleh Asy'ariyah, Abu Hasan Asy'ari ini menjadi pegangan jutaan bilion umat Islam yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Session yang lalu kita belajar mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kan? Apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Syira, masih ingat? Sorry coach, saya ingat. Apa itu akidah? Apa itu akidah? Akidah tu adalah pegangan. That's right. So yang dikatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Pegangan yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. pandai pun. Dapat pun. Right? Jadi terangkan lagi terus yang dikatakan yang diakui oleh baginda Rasulullah SAW itu macam mana detail dia? Mengikut siapa? Ada mengikut 7 syekh. 7 imam. 7 imam. Dalam bab Satu dalam bab syariat, syariat, usuluddin dan tauhid. kalau ikut syariat apa? Imam syariat. Siapa dia? Imam? Imam Hanafi, Hambali, Ada 4. Maliki. Ada 4. Ada 4. 4 itu dipanggil adalah imam kepada golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab, 4 mazhab. 4 mazhab. 4 mazhab untuk fiqh. Kemudian tauhid, kita ikut siapa? Tauhid, Syekh Abu Hasan Asy'ari. Asy'ari. Keturunan daripada sahabat yang itu bernama Abu Musa Asy'ari. Musa Asy'ari. Dia Dan punya Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan yang seorang lagi saya lupa. Imam Ghazali. Okey. Jadi faham yang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah bila kita mengikut yang dibawa oleh 7 imam ini. Dalam bab fiqh, dalam bab tasawuf dan dalam bab tauhid. Boleh follow? Jelas macam tu. Jadi kita tahu ikut siapa akhirnya, bukan sendiri-sendiri, bukan boleh buat kefahaman sendiri. Bukan. Ini by my bukan main ni, benda akidah. Kena ada kena ada source-nya, kena ada betulnya. Alright. Balik kepada cerita tadi. Ayah baru habis mengantai. Wah. Linda dah masa jalan Linda. Tapi penting ya 10 dekat 10 ni ada 2 orang yang angkat tangan lagi ni. Kita beri peluang pada orang lain, boleh tak? Alia dengan Yanti ni untuk orang lain juga bertanya. Sila. Orang lain sila. Sila ambil peluang kalau tak anda disebut untuk ditanya. Assalamualaikum Coach, saya nak tanya. Salam. Okey, tadi kita ada perkara saya nak fahamkan balik yang perlu kita cari adalah sifat dalam pengenalan kepada Allah adalah sifat, af'al dan asma. Ada jadi zat, ulama kata kita tak perlu menggalilah zat tu. Allah Ta'ala sendiri sebut, jangan dicari zatnya. Okay, Allah tak bagi cari zat. Af'al perbuatan, asma 99. Sifat ni dalam Al-Quran 99 nama dalam Al-Quran, tapi dalam Taurat, dalam Zabur ribuan lagi adanya. Okey. So sifat tadi ada sifat 20 and then kita ada sifat makni 7. Okey, dalam bab sifat Allah Ta'ala tak terkira. Sifat Allah Ta'ala tidak terkira sebab dia mempunyai sifat yang sempurna. Cuma para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Maturidi, mereka mengatakan cukup dengan sifat 20 difahami untuk memberi kefahaman kepada akal
pada satu zat yang dikatakan zat ketuhanan. Okay. Okay, Coach. Alright. Ingat sifat Allah Ta'ala tidak terkira. Cuma ulama memberi minimum yang kena faham ada 20. Bila kita boleh faham 20 tadi, sahlah bahawa kita kenal Tuhan pada basicnya. Right? Sahlah pada basicnya. Okay, the whole idea adalah, ingat ni frame besarnya adalah untuk nak sah syahadah kita. Yang kita duduk bicara-bicara semua ni adalah untuk apa? Nak sahkan syahadah kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Di situ ada 41 pegangan. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Di situ ada 9 aqaid ataupun pegangan. Jadi sah syahadah kita apabila kita boleh menjelaskan dengan keyakinan, dengan penuh kepastian 50 aqaid dengan kefahaman. Bila faham 50 ni, maka barulah sah syahadah kita. Selagi tak boleh cerita ni, syahadahnya belum sah tau. Apa lagi kalau pertama kali dengar ni? Tak sah syahadah kita. Jadi bila tak sah syahadah, apa berlaku pada segala solat, segala puasa? Kosong tau. Kosong. Jadi dalam dosa sama. Sebab itulah ilmu ni orang belajar pada suatu umur balik. Umur 16, 17 mula belajar. Terus belajar bila 20-an, mantap. Barulah masuk alam perkahwinan. Barulah dia boleh bawa keluarga dia. Nak cerita ke ada bini dia, nak cerita ke anak dia. Kalau yang perempuan pula dah belajar benda ni, dia boleh ajar anak dia pula. Itulah idealnya asalnya. Tapi sebab kita dalam dunia kejahilan, jadi akhirnya yang kita kenal adalah matematik, yang kita kenal geografi, yang kita kenal all those subject dekat sekolah. More than anything else. Betul kan? Mana ni? Ni tak ikut. Dan sampailah ke universiti, kita kenal subjek-subjek yang kita belajar kat universiti more in detail. Lebih banyak ilmu itu yang kita belajar daripada ilmu tauhid. Dan parah lagi, terus masuk alam kerja, tak tahu apa pasal ilmu tauhid. Nasib baik masih lagi hidup. Kan? Nasib baik masih lagi hidup. Jadi, bila pertama kali sebab 50 aqaid, terkejut tak? Siapa pertama kali tahu bahawa saya nak sah syahadah kena tahu 50 aqaid ni? Aminah kat rumah dia. Tak tahu 50 aqaid ni. Jadi bila kita dah duduk dalam dunia nak belajar, nak tahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi Nanti kita bentang kat sini kat kita. Okay. Sikit lagi. Ada masa ni, kita quickly go to this one. Iaitu, apabila bicara 4 tadi, zat, sifat, af'al, maka keluarlah yang 4 ini. Nampak? Belum lagi. Okey. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari, siapa? Imam Abu Hasan Asy'ari mengajar umat bahawasanya bila sebut cerita ketuhanan ilah, yang tadi, yang dalam saya slide tadi kan, slide asyhadu alla ilaha illallah, ada 41 aqaid itu kan, mana datang 41 tu huraiannya? Datang daripada sinilah. 4 kategori sifat. Satu sifat makni, yang kedua sifat salbiah. Lalu kita ada salbiah. Coach ini mana salbiah? Ada salbiah kan? Ada coach, dia ada, tapi dia tak buka kamera. Mana salbiah? Ada Siti Salbiah. Siti Salbiah. Kemarin lagi nama mak ini bagi Salbiah. Dia cakap tak apa dia Salbiah? Tak cakap terus. Tak cakap Ada nafsiah tak? Biasa orang perempuan ada juga nama nafsiah. Kan biasa dengar kan nafsiah. Kemudian ada satu lagi sifat maknawiyah. Alhamdulillah. Yanti pernah dengar tak?
Mengantuk dah dia. Patut lah. Dah seminggu lebih ya. Pernah dengar tak ni? Matni, salbiah, nafsiah, maknawiyah? Aina? Pernah dengar? Dah komit ya. Dekat kelas kot. Jadi kalau tak tahu Makan. wakil ini, Satu je macam mana tinggal nak ya. sah syahadah kita? Dah habis. Nazrin Jadi tu makan. Ustaz Iqbal Barusli cakap, Nazrin kalau minum. hangpa tak tahu semua ni, Nanti kita beli hangpa lagi, punya eh. syahadah tak tahu kat mana tau. Iqbal Barusli sebut. Syamsiah pernah dengar tak ni, empat-empat ni? Nasib baik tak ada nama Syamsiah sini ya. Makni, salbiah, nafsiah, maknawi. Okey. Mudah lagi, untuk mudah saya ambil yang paling simple, ambil sifat makni dulu. Pasal apa? Sifat makni ni ada pada kita. Ada pada kita, Allah Ta'ala letak pada kita. Apa dia? Kita ni hidup. Betul kan? Kita ni hidup. Jadi Allah Ta'ala bagi sifat hidup ni kepada kita supaya kita faham. Hanya orang yang hidup tahu arti hidup. Betul tak Alia? Orang yang mati, yang tak hidup, dia tahu tak apa arti hidup? Dia tak tahu. Also, another one, ilmu. Manusia ni ada ilmu. Ada akal. Akal adalah wadah Dah ilmu. buka? Ada kan? Kita hidup Ada dan kursi. kita ada akal yang punya ilmu. Dan kita juga Allah Ta'ala kurniakan kekuatan. Ada kudrat. Ada kekuatan kan? Boleh angkat tangan, boleh angkat kaki, boleh angkat semua, boleh angkat Lan, tutup beras, pintu Lan. boleh angkat Nanti meja, kucing masuk. boleh dokong anak. Betul tak? Kemudian kita juga ada kemohan-kemohan ni kita. Iradah. Arabnya iradah, Melayunya kehendak. Kita nak beli baju baru, kita nak makan nasi Arab, kita nak pergi shopping, kita nak pergi holiday, kita nak tu, nak ni, ada kehendak-kehendak kita. Pagi tadi kita belajar pasal kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk, absolute power kehendak Allah yang diambil kira. Itu Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa mu ada kehendak, aku ada kehendak. Tapi kehendak mu dan kehendak aku dia yang pakai kira. Right. Jadi kalau tak belajar tauhid, kita tak tahu kehendak Allah Ta'ala, maka apa yang berlaku? Mental disorder. Kemudian kita ada sifat mendengar. Simpan dia. Right? Sifat mendengar. Dan kita juga ada sifat melihat, dipanggil basar. Dan kita ada satu lagi sifat boleh berkata-kata. Baik, kita ambil satu dulu. Samsiah, ada kawan yang pernah tengok tak orang yang cacat penglihatan? Pernah? Right. Agaknya lah pada dia kenal tak warna merah, warna pink, warna purple, dunia warna, dia kenal tak dunia warna? Kalau secara zahirnya tak kenal, Coach. Tapi secara batinnya mungkin kenal. Dia lah cara yang dia boleh sebut je lah. Orang sebut ini warna merah, ini warna hijau. But it doesn't make any sense to him. It's just the name. Ya, Sebab warna itu dikenal melalui penglihatan. betul. Mereka tak akan tahu dunia warna. Dia cuma dengar sahaja vocab. Kita yang Allah Ta'ala kurniakan boleh melihat ini, yang kenal warna. Kerana jadi itulah Allah Ta'ala tunjuk kepada kita bahawasanya sifat melihat dia itu diberi kepada kita sedikit supaya kita faham erti melihat. Dan untuk nak faham erti tak tahu pasal melihat, dizahirkan golongan manusia yang tak boleh melihat. Maka bila kita tengok orang yang cacat penglihatan, kita boleh faham bahawasanya dia tak tahu pasal dunia warna sebab matanya tak boleh melihat. Adapun kita, penglihatan kita yang terhad ini, kita boleh melihat apa yang ada depan mata kita. Right not? Boleh lihat apa yang depan mata kita, maka kita faham itu yang dikatakan vocab melihat.
So likewise, mendengar. Alia ada tak kawan yang cacat pendengaran? Ada coach. Ada. Jadi orang yang cacat pendengaran, apakah dia boleh menikmati keenakan bunyi muzik? Tidak coach. Alia suka muzik apa? Semualah, semua jenis actually. Klasikal. Klasikal boleh, hip hop boleh, semua boleh. Macam you boleh nikmati muzik ini kenikmatan nikmat muzik kerana adanya telinga yang boleh mendengar, kan? Betul coach. Jadi dunia muzik dikenali oleh mereka yang dikurniakan sifat mendengar. Sebenarnya Allah Ta'ala nak ajar kita bahawasanya aku boleh mendengar. Kau boleh mendengar yang aku bagi sedikit. Apakah telinga yang mendengar? Telinga fizikal yang mendengar? Tidak. Tidak, Allah yang beri pendengaran. Roh kita yang boleh mendengarnya. Roh yang boleh mendengarnya melalui organ telinga. Right? Dan juga berkata-kata, ini kalam, mulut, kan? Jadi semua ini, semua 7 sifat mani ini Allah Ta'ala bagi kepada manusia, maka sempurnalah seorang manusia itu. Seperti yang Linda sebut tadi. Sempurna manusia dengan adanya 7 sifat ini. Coach nak tanya, makni maksudnya? Ini vocab Arab. So, this sifat makni adalah daripada Allah. Allah juga ada sifat makni itu, betul? Yes. Allah juga ada sifat makni itu. Dan semua tu hidup, Allah hidup, maksudnya ilmunya datang daripada Allah, kudratnya dari Allah, kehendaknya, mendengar, melihat, berkata itu, semuanya daripada Allah. Memang itu sifat Allah. Am I right? Dan Allah berikan sifat ini kepada dia, kenal dia. Untuk kenal dia, ya. Dia yang punya sifat-sifat ini. Okay, supaya kenal dia yang punya sifat ini. Okay, so one more step ahead, go. Kata nak makan. Azimah, bayangkan you nak cari pasangan hidup. Katalah pasangan hidup lah. Yang tak ada 7 sifat ni. Dengan yang ada 7 sifat. Secara logiknya macam mana? Kita akan cari orang yang ada 7 sifat ini. Betul tak? Ya, betul. Nak cari yang mati ke? Tak adalah. Takkan nak cari mayat jadi pasangan kita. Mestilah yang hidup. And not only that, kita nak yang ada ilmu, kita nak yang ada kudrat, kan? Tapi Allah Ta'ala tunjukkan bahawasanya ada golongan manusia yang tidak memiliki 7 sifat ini. Ada yang tak ada pendengaran, ada yang tak ada penglihatan, ada yang otak tak boleh pakai. Kan? Adakah manusia otak tak boleh pakai? Dah cuci tapi tak bersih. Orang tu tak cuci lagi. IQ-nya rendah lah apa semua. Tak boleh pakai, ada yang lemah orang ni. Dan ini juga nampak dari segi apa? Bila Allah Ta'ala kurniakan ataupun bagi stroke. Bila kena stroke, tangan tak boleh angkat, kaki tak boleh angkat, ada yang mulut tak boleh cakap, kan? Allah Ta'ala zahirkan dari segi sifat ini semua. Dan sempurnanya manusia itu dengan ada 7 sifat ini. Namun, teman-teman sekalian, kesempurnaan Allah Ta'ala satu zat yang dipanggil identiti ketuhanan, sifat ketuhanan, jauh daripada 7 ni. Tak terkira sifat yang ada. So, boleh follow? Oleh kerana zat Allah Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat yang tak terkira, maka kita yang ada akal pemikiran ini dengan secara faham melalui akal kita tunduk
kepada zat tadi yang Tak, maha tak. sempurna. Ha? Jadi kata kunci Apa ni? kepada ketuhanan Devosi adalah kesempurnaan. Maka pertanyaan, apakah itu Tuhan? Tuhan adalah satu Memang zat dia yang lebih, memang dia mempunyai besar. segala kesempurnaan yang mutlak. Lipat dalam sikit. Tadi siapa tanya tadi? Apa itu Tuhan? Tuhan apa dia? Memang besar Mama buat. Tuhan yang memiliki Satu zat yang mempunyai kesempurnaan mutlak. Kesempurnaan yang mutlak. Absolute perfection. Nah, sekali lagi, sempurna sifat Tuhan itu sekadar yang kita mampu fikirkan. Tapi sebenarnya, sifat sempurna Allah Ta'ala tidak terbayang oleh manusia. Coach, saya ada soalan lah. Ah, Bolehkah kita katakan bahawa seorang manusia tu dia memiliki 99 sifat Allah dengan kekuatannya itu adalah sempurna. Maksudnya dia memiliki kekuatan ke-99 sifat Allah itu, yang mana dia boleh menggunakan ke-99 sifat Allah itu mengikut kehendak yang dia inginkan. Adakah ayat tu is that ayat tu bagi saya, pada pandangan saya lah, ayat tu seolah-olah kita cuba untuk duplicate sifat makni tu, sifat Allah tu ke dalam diri manusia. So adakah itu betul ataupun macam mana? okey, baik. Pertama sekali, dia ada banyak level. Level yang paling basic adalah yang level sini dulu. Level 7 Nanti sifat buka aircon makni atau buka kipas dua bawah ni, yang atas sifat dah buka. hamba. Ayah risau. Sifat hamba seorang Ayah manusia takut. biasa yang Allah Ta'ala Sebab kurniakan, takut dan jatuh. benda tu adalah Budak-budak merujuk kan. kepada yang Buka dimiliki aircon, buka oleh kipas Allah. dua Sifat mana siapa punya? Allah Ta'ala punya sifat. Cuma dizahirkan kepada manusia supaya manusia faham agar submit, tunduk kepada dia. Right. Kemudian kita belajar mengenai Asmaul apa dia? Husna. Asmaul Husna adalah nama kepada sifat dan perbuatan Allah Mama pergi dengan Ta'ala. ayah lah. Sebab betul Nah, ikut yang dengan Nuzal. Nanti 99 Nuzal parking tadi jauh. Mama tak nak jalan. ada dalam Al-Quran Mama kena pergi merujuk ikut ayah. kepada Ayah dapat parking dekat kehebatan lah. yang dimiliki oleh Jauh zat juga. yang Tapi tak kita apalah. Tak adalah jauh sembah. sangat. Bila kita faham ada Mama, kalau kena 99 keluar, dia tu, maka gerak kita sebelum pun pukul dengan 7. secara orang kata apa, Ayah kena ada akalnya hari 7. boleh menerima. Ini kehebatan, maka 8. kita tunduk kepada zat tadi. Right. So, kupasan kepada yang Coach Ri sebut ni adalah, kalau kita mengaji peringkat tinggi lagi, kalau dengan bubble lah, malam ni. dengan bubble, Nuzal nak sebelum dengan gerak nak bubble makan Rusli, ke, nak bawa bekal ke. manusia ini adalah, makhluk ini adalah bayangan Allah. Tapi bukan tuan bayang. Mungkin tak sesuai saya cerita kat sini lagi lah. Nanti lagi pening pula dia. Cuma setakat tu yang saya boleh cerita, dan bila boleh faham situ, adalah penjelasannya. Cuma hal tersebut bukan boleh dibawa kepada cerita ramai-ramai. Jadi fitnah pula. Setakat ni cukup setakat kita faham sifat makni kita ini Allah Ta'ala budak-budak zahirkan punya kepada sini kita lah. sikit. Untuk apa? Baju budak-budak. Untuk kenal dia. Kan? Sempurna manusia kerana ada 7 sifat ini. Ayah buat naik atas. Paling minimal lah. Maksudnya Tak, bila manusia tidak ada salah satu daripada tahulah, 7 ini, budak-budak kita mungkin tidur panggil sini orang kot esok. cacat Tapi malam ni tak lah. cacat penglihatan lah, Malam ni cacat tak anggota lah, cacat pemikiran lah. Dan yang parah sekali bila tak ada hidupnya, Mana? tidak ada Beg hayatnya, Anis maka pun mana? kita panggil orang yang dah mati. Memang dari sini pun. Bagi pan ni. Orang yang dah mati. So, fikir atas 7 ni saja pun dah boleh kenal Allah sebenarnya. Boleh faham yang 7 sifat makni ini, maka adalah makrifat sikit-sikit. Bolehlah ada makrifatnya. Sekadarnya dulu. Boleh follow ke? Halo? Boleh.
Okey. So kita berhenti kat situ dulu. Berhenti kat situ. Okey, sebelum kita berhenti, mungkin ada satu dua orang nak minta penjelasan. Kenapa? Ada apa-apa yang dia tersangkut ke takut. tadi ataupun dia perlu kepada kefahaman penjelasan, sila. Coach, Aina nak tanya. Tadi Coach ada cakap jangan cari zat Allah. Allah sendiri yang dalam ayat Al-Quran ni. Ayat yang mana? Nanti saya cari buka dalam kitab balik. Dia kata jangan cari zat dia, jangan cari dia. Kenapa bawa je? Memang Simpan sampai lah. mati tak jumpa Simpan zat dalam Allah Ta'ala. Simpan Tak dalam akan ni. tahu. Dia yang akan buka melalui apa? Melalui Nak kenalnya bawa? Nak bawa pergi mana? tauhidul sifat, tauhidul af'al. Bermula dengan tauhidul Tak payah bawa. af'al, perbuatan Allah. Nampak yang tu dulu. Mari. Maka di situ dah datangnya 5 tahap iman. Iman taklid, Jangan lupa. iman ilmu nak dapatkan keyakinan, dan iman Mama tu beli makan KFC lah. ilmu dapat keyakinan yang tengah iman apa mari. ni? Apa Lina? Tahap iman Iman taklid, ilmu, yakin, makrifat sekali. Sekejap. 5 tahap iman. Taklid, ayat Saya 6. muraqabah, musyahadah, iman. Sekejap saya buka. Ni dia. Iman. Syekh Snaik. Apa tadi? Tahap iman. Bermula dengan iman Ayat iman, ayat taklid, iman, Mama. ikut-ikut. Kemudian kita mula belajar sekarang ni. Tak Bila belajar. mula belajar, tujuan apa? Nak menambahkan keyakinan. Jadi sekarang bila dah mula ada exposure, dah ada kenal ini, keyakinan kita makin tambah. Dan mudah-mudahan nanti bukan saja itu, maka akan masuk kepada al-iman. Al-iman maksud the iman. The iman tadi dia dah mula bermuraqabah. Apa maksud muraqabah? Boleh nampak oleh perbuatan Allah, mula mendekati, boleh dekat sebab dah jadi al-iman. Dan yang tinggi lagi dipanggil iman al-haq, dia boleh syuhud, dan itulah inti kepada asyhadu an la ilaha illallah. Tahap itulah yang dikatakan iman al-haq. Asyhadu, bermusyahadah. Muraqabah, dia mula perhati, boleh nampak linking dia. Nampak tak stages dia tu? Stages dia bermula dengan ikut tak ada mana, tapi bila dah ada ilmu, basis pada ilmu, maka keyakinan tadi, keyakinan. Yakin tak akan ada kalau tak ada ilmu. Yakin hanya boleh datang apabila ada ilmu. Yakin hanya boleh datang bila kita ada ilmu. Perhatilah dalam segala apa sekalipun, bila kita ada ilmu, maka kita ada yakin. Contohnya apa? Nak pergi ke, katalah nak balik kampung. Kita ada ilmu nak balik kampung, kita yakin kat mana kampung. Linda kampung kat mana? Batu Pahat eh? Linda, where's your kampung? Gamat Johor. Segamat. Linda ada pengalaman, ada ilmu balik kampung ke Segamat. Dia ada ilmu kat Segamat sekian ni. Jadi pejam mata ke apa semua ke, dia tahu, dia yakin Sampai. dia akan sampai berapa jam. Kan? Tapi kalau orang kata nak balik Segamat setengah jam, dia yakin tak sampai setengah jam. Tak akan sampai setengah jam. Nampak tak? Sebab dia ada ilmu untuk sampai ke Segamat. Cukup ilmu dia mengenai kampung dia di Segamat, maka dia ada sebuah keyakinan yang di situ. Sehingga kan apabila orang kata nak balik Segamat kena 2 hari. 2 hari? Apa hal tu berlaku? Nampak tak? Jadi itu caranya. Samalah contohnya di sini, bila kita ada ilmu, yakin mengenai ketuhanan tadi. Itulah yang nak dicari. Keyakinan. Duduk ngacu. Keyakinan. Acu kerja. Dan daripada keyakinan tadi, dia akan meningkat kepada al-iman. The iman. Apa bukti the iman? Bila boleh bermuraqabah.
dekat, mendekat dengan Allah, merasa Allah tu dekat. Raqib, daripada kata raqib, kawan karib. Right? Naknya kat situlah the iman. Otherwise kita bukan lagi orang yang beriman. Ingatlah, the ataupun al-iman itu setelah keyakinannya yang mantap. Dan itulah yang Rasulullah SAW lakukan sewaktu di fasa Makkah. Menambah, memberikan keyakinan sehingga para sahabat padu sekali imannya dan mereka dapat al-iman. Merasakan Allah itu dekat semuanya. Dan ada golongan sahabat terus kepada boleh bermusyahadah. Maka di sinilah Yanti kenapa disarankan ambil tarikat yang special. Sebab guru-guru tarikat yang special itu mereka semua pada peringkat musyahadah. Macam kesian Dia nak boleh makan banyak. dia boleh menyaksikan. Sedap. Menyaksikan itu pembukaan pintu Mama tak diri ingat batin. yang ni Pembukaan batin baik dengan untuk orang bermusyahadah. kecil manis. Tak ada gula, Itu ya. rupanya ada gula. Jadi kalau setakat yang Tahu. tarikat yang general, Bau di peringkat ni lah dia tengok yang al-iman saja, saja. tengok yang ni. Tengok belakang Adapun dia yang ada gula. tarikat khusus itu, Naqsyabandi, Ahmadiyah, apa semua tu, Ghazaliyah semua tu, mereka inilah golongan yang musyahadah. Dengan amalannya, pembawaan rohaninya. Seronok cerita malam ni ya. Tak mau berhenti. Tapi masanya ada. Kita berhenti kat sini, right? So Coach, last tu iman hakikat. Ibu teman, iman ibu makan hakikat. jap. Orang buat benda pun tanya juga. Ibu tidur atas kursi tu. Hakikat. Adam, tolong hantar bantal dekat ayah. Syah. Syah. Sekarang fokus kepada dapat keyakinan. Semayang ke? Dapat Telefon mama tu keyakinan pun dah telefon mama lah. banyak Kata pun dah. mama Tu buka dia punya dah ni. terlampau banyak ni. Saya tepu dia orang ni. Coach, Ada- boleh ada- saya ada kursi. boleh saya just recap balik and please correct Ada. me if I'm wrong. Okay, so tauhid basically is ada 4, am I right? Yang 1 zat, 2 sifat, 3 af'al dan 4 asma. Zat memang Allah kata Allah tak bagi kita cari lah zat Allah itu. Nombor Tak 2 lah, dia dah sifat. Apa? Sifat yang Sebab hari tak boleh cari. Sebab nanti gila. Kan? Sebab zat Allah Ta'ala tak serupa. Bila tak serupa, cari tak jumpa. Yang kita boleh cari jumpa bila dia serupa. Dah boleh jamak tau. Ada keserupaannya. Cari anak kunci. Berapa? Sebab kunci itu adanya besi, serupa mana-mana. Ada kesamaan. Tapi oleh kerana zat Allah Ta'ala itu tidak ada yang samanya. Laisa kamitslihi syai'un. Kan? Tak jumpa carinya. Cari juga apa berlaku? Gila lah. Tak sama dan tak boleh jumpa pun. Okay, that is that. So untuk sifat is paling mudah karakteristik yang kita perlu dari ahli sunnah wal jamaah. Minimum perlu faham 20 sifat. Sifat Allah memang tidak terkira lah. Tapi at least kita dapat minimum to understand 20 sifat tu. Supaya apa? Supaya Memanglah akal Nazar tak sempat lah tunduk satu dan sekali dah. patuh kepada suatu zat Nak yang buat maha masak sempurna. Nak buat sambal Bila pun kita 2 jam boleh lebih. faham yang minima 20, sifat 20 ni. Cuma hari ni Supaya Tapi mana Mama dah beli supaya Abang akal Mama bekal patuh esok. dan Tak wani makan tunduk. pagi. Tu berak. Alah toilet jauh. Toilet apa? Lepas tu kita belajar hari ni Toilet apa sementara ni kan? sifat makni. Sifat makni ada Toilet sementara tu tempat yang Nazar taekwondo tu. yang Gymnasium tu kat hidup, ujung. ilmu, kudrat, kehendak, mendengar, melihat, berkata-kata. Itu semua Allah adalah antara sifat Allah Kalau renang yang dizahirkan kepada manusia untuk kenal Allah. kat tepi tu. So that kita aware that apa yang Jadi kita mana ada ni kita Allah yang bagi dan kita realize that sebenarnya untuk kenal Allah melalui sifat yang makni ni. Okay, and then
Allah itu apa? Allah ialah nama khas bagi zat yang wajib wujud, and I belajar today 3 kewujudan which is tidak ditemui, tidak dimulai dengan ketiadaan. So Allah tak mula dengan ketiadaan. Macam kita dimulai dengan tak ada, lepas tu ada. Lepas tu tak ada. Macam Allah, dia ada dan ada. Belum, sekarang dan seterusnya. Bagus. That's the simplest way lah for me to understand. So Tuhan itu apa, kita boleh rujuk kat surah Al-Ikhlas. Satu zat yang ada sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan itu tidak boleh dibayangkan. That is Tuhan lah yang kita boleh refer dekat Al-Ikhlas. Sempurnanya Allah Ta'ala itu mutlak. Sempurna. Kenapa kita sebut apa? Subhanallah. Sama dengan Mama. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Sempurna Allah Ta'ala itu mutlak. Mutlak means absolute, which is beyond our comprehension sebenarnya. Sebab yang kita berkata sempurna tu hanya pada pandangan kita. Tapi sempurna Allah Ta'ala itu jauh lebih daripada apa yang kita faham sempurna. Laju Nazar type. Nampak tak? Laju Nazar type. Pada kita sempurna tu, bila cukup syarat-syaratnya. Contoh, sempurna nasi lemak macam mana? Sempurna rumah macam mana? Sempurna ni bila cukup syarat-syarat dia. Tapi sempurnanya Allah Ta'ala is jauh lagi pada itu. It's not about that. And because of that lah, kita ucap apa? Subhanallah, 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 Subhanallah. Maha suci Allah, right? Dari segala kekurangan. Kenapa? Sebab dia maha sempurna. Sebab kita beranggapan bahawasanya sekian-sekian, tapi sebenarnya Allah Ta'ala jauh lebih daripada yang kita anggap itu. Yes. Dan untuk apa kita faham semua ni? Untuk akidah lah, right? La ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah ada 41 pegangan. Aqaid means pegangan, right? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada 9 pegangan. So total is 50 lah. Tidur besok tak bangun. No Anin, dah cukup. InsyaAllah. That's it so far. Besok nak pergi awal. Sebelum ni tak pergi berapa sekolah bangun. Nak nampak the structure tau coach. Tapi hari ni alhamdulillah nampak satu-satu. Alhamdulillah. Yang lain? Okay ke? Syamsiah? Boleh? Alhamdulillah coach, saya dah start macam mana kaedahnya kita nak mengenal Allah ni dengan lebih structure. Okay. Yang first kita kena kenal sifat dulu dia tu, sifat-sifat Allah yang banyak, and then kita kena kenal yang minimum 20. Okay. And then cuma tadi soalan saya coach yang berkenaan dengan quadrant tu tadi, kat mana kita nak terjemahkan usaha dan juga doa tu tadi. Coach nak jawab malam ni ke coach? Sebab dah pukul 11 tu coach. Dah pukul 11 tu kita lain kali coach hari Rabu nanti. Sebab yang lain pun perlu tahu juga tu. Sebab ada orang kata bila Allah mengatur segalanya, kita sebagai manusia dengan apa cara usaha sekalipun benda tu akan berlaku sebab itu kehendak Allah. InsyaAllah. Memahami yang simpan yang boleh insyaAllah. Di hadapan sebelah ni. Okay, so let's close our session. Dah kelas melebihi masa sangat dah ni. Minit kasih atas kebersamaan. Cara cakap. Untuk tasbih kifarah dan surah Al-Asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tidur baring. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Coach. Thank you Linda. Mama tak buka sebab ayah duduk kat lantai. Terima kasih coach. Terima kasih Mama tak buka coach. apa ni kamera sebab ayah duduk kat lantai. Balik kan. Okay. Assalamualaikum. Itu Isyawan dengar. Terima kasih. Dah.